Saya baca cerita dalam Muzakirat Ali Tantawi. Ali Tantawi tokoh ulama, pendakwah, penulis daripada Suria, daripada Syria, Suri. Dia cerita satu cerita lah. Saya sajalah cerita dia, tuan-tuan beritahu. Dia kata dulu ada satu orang ulama di Mesir. Ulama biasalah, dia pengajar di Universiti Al-Azhar itu. Dia tak banyak jalan. Dia daripada rumah dia ke masjid ataupun ke tempat dia mengajar, pergi balik. Satu hari dia rasa nak keluar berjalan sikit. Zaman tu tak ada lagi kereta, orang naik kereta kuda. Jadi dia bayar orang naik kereta kuda tu. Dia kata, kau bawa aku pusing-pusing, aku nak tengok sikit bandar ni, tapi jangan bawa aku pergi jauh pada tempat yang ada masjid. Misalnya aku nak sembahyang maghrib, aku nak sembahyang Jumaat. Jadi dia pun keluar naik kereta, naik ke kereta kuda tu. Kawan yang bawa tu dia ahli tonton, dia khabis, perangai buruk dia. Dia pergi dah pusing-pusing, dia tunjuk satu tempat rumah pelacuran. Dia kata tu pintu masjid. Zaman dulu kita kena tahu, kalau kita pergi negeri Arab, masjid dia kadang-kadang dekat bangunan-bangunan je. Masjid dia mana-mana orang pilih buat masjid. Jadi kalau syekh ni pun, dia pun tak berhenti bayar. Dia duduk, dia nak tunggu waktu maghrib. Rumah tu terbuka gitu, ada lapang, tak besar lah. Dia tengok masjid ke ni, tak ada siapa pun. Jadi dia duduk ada kursi macam tempat duduk kat luar. Dia duduk tunggu, tak ada siapa. Ada seorang pelacur yang duduk tepi tu, tapi dalam suasana masyarakat Arab tu, dia pun pakai macam biasa, macam orang biasa. Taklah macam pelacur di Paris, dia apa tu kan. Jadi dia tunggu. Dia tanya mana muazzin, mana tukang azan. Dah masuk waktu tak datang ni, pasal dia dengar azan di masjid lain. Kawan ni pun heran duk tengok syekh ni. Dia pun tak berani nak tegur, pasal diri dia pelacur. Duk tunggu dah lama, masuk waktu. Dia tak mana boleh, waktu masuk tak datang lagi, orang nak sembahyang. Dia kata kat perempuan ni macam ni tak apalah, kita sembahyang lah, aku jadi imam, kau ikut. Dia kata kalau siapa tak datang, dah masuk waktu dah berapa lama. Masa tu tak ada jam lah, dia kira tengok. Dia pun pergi sembahyang dalam ruang tu. Dia masuk sembahyang, dia solat, dia jaga solat berjemaah. Bila dia solat, kawan yang perempuan ni, dia kata suruh ikut. Perempuan ni tak ikut lah, dia tak solat. Habis dia bagi salam ke apa, dia tengok pada perempuan ni. Dia kata, kenapa kau tak ikut? Dia kata, la'allaki lasti ala wudu, boleh jadi kau tak ambil wudu kot, kenapa tak ikut aku solat? Perempuan ni kata kat dia, sebenarnya syekh ni bukan masjid, ni rumah aku. Aku ni sebenarnya pelacur. Tapi perempuan tu ketika dia kata, barangkali kau tak ambil uduk lagi kot, aku solat dulu, perempuan ni rasa begitu tersentuh perkataan itu pada dia, kerana dia lama dia tak pernah solat tu. Perempuan ni tanya dia, ada tak peluang untuk aku taubat? Dan perempuan itu taubat, dan syekh tu telah bawa pergi ke tempat lain, pindah. Dan akhirnya ceritanya perempuan ni telah berkahwin lah, dia kahwinkan, dia bawa pindah. Ahli Tantawi cerita tentang kelebihan orang yang solat ni, jemaah, dan keikhlasan dia. Bila dia ajak perempuan tu semayang, betul-betul dia ajak perempuan tu semayang. Dia bukan tahu perempuan tu apa. Itu semua, kata dia, memberi makna pada kita orang-orang yang ikhlas bila mengajak orang. Hanya kepada Allah Ta'ala sentiasa ada kesan. Orang Arab kata, lillahi fi ibadihi syu'un. Allah Ta'ala ni ada urusan dengan hamba-hambanya. Ada hamba-hamba Tuhan yang sangat berkat. Perkataan dia, nasihat dia,
Walaupun mungkin kita tengok pendakwah sepanjang masa diperangi, dimusuhi, tapi kesan mereka besar. Berapa ramai hamba-hamba Allah yang kembali kepada agama kerana mereka. Yang bermusuh-bermusuh lah. Orang bermusuh dengan banyak para ulama, para mujaddidin, tapi keikhlasan mereka dibawa daripada zaman ke zaman. Arab kata al-baqa'u lil aslah. Akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Betapa banyak ulama-ulama yang masuk di dalam penjara, tapi pada hari mereka masuk penjara, orang rasa macam berakhirlah dakwah mereka. Tapi tidak. Masalah ikhlas di dalam dakwah. Kerana kalau kita ada ikhlas, kita akan dibuka oleh Allah banyak hal-hal yang lain. Kita mungkin boleh belajar teori, skill, bagaimana pendekatan, approach dakwah. Semua tu kita boleh belajar. Tapi kita diberitahu kita kena ikhlas pun kita tahu secara teori. Tapi untuk kita ikhlas, macam saudara-saudara sekalian mungkin insya-Allah boleh ikhlas, tapi apabila keadaan kita mula membat, lebih baik sudah ada kedudukan, orang bagi duduk di depan, sudah terkenal, dan dakwah tu pula kadang-kadang dibayar, perasaan kita akan mula bertarung. Di antara keikhlasan kita berdakwah ataupun kita berdakwah kerana mempunyai kepentingan diri kita sendiri. Kita memang ada kepentingan. Kepentingan utama dalam dakwah ni nak selamatkan kita di akhirat. Itu kepentingan diri kita. Orang tanya ada kepentingan? Tak ada. Sebab kita nak pahala. Pahala untuk kita. Saya lihat nama-nama besar dalam dakwah daripada para ulama. Semua cerita-cerita mereka, pendekatan hikmah. Para ulama tulis bila tafsirkan surah Luqman, berbagai-bagai al-hikmah, kalimatun atau al-qaulul munasib fi makanin fi waqtil munasib, macam-macam tarikh. Perkataan yang sesuai ataupun al-fi'lul munasib, perbuatan yang sesuai pada waktu, pada tempat yang sesuai. Ini teori, secara teorinya. Tetapi untuk membina dalam diri kita sendiri, supaya ketika aku berdakwah ni, aku sebenarnya memang nak cari redha Allah. Kalau hal ini dapat kita capai dalam diri kita sendiri, kita akan dapat menyelesaikan banyak masalah-masalah lain di luar daripada dakwah. Ada yang berkaitan dengan dakwah. Kadang-kadang kita seru orang kepada petunjuk, tetapi kita sendiri tersesat di dalam niat kita sendiri. Dan kita diajar dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, walaupun kita salat, kerana mencari petunjuk untuk diri kita sendiri itu sesuatu yang penting. Kalau hal ini dapat diuruskan, yang lain semuanya boleh berjalan dengan mudah.